lebih daripada tu lagi pasal di Kedah ni semua kita ada sawah padi, kita ada makanan, kita ada dari segi food security kita tak ada masalah, kita ada tanah untuk bercucuk tanam, kita ada pengeluaran buah-buahan, kita ada pengeluaran sayur-sayuran di Rumah Kelang, payah cari tempat apa tu. Yang kedua, kita punya plan ni 2035 kita diambil masa 15 tahun, tapi dalam fasa 1 ni dia hanya akan ambil masa 10 tahun. Bayangkan semua projek-projek berimpak tinggi ni dia bukan ambil masa sampai 10 tahun. KXP kita jangka 2 tahun dia akan menampakkan hasil dia. Harta lega di KK Hitam, infrastruktur bekalan air dalam tempoh 3 tahun akan selesai masalah isu-isu ayak di Kedah ni. KRC akan mula dimasuki pelabur tahun depan. Kulim High Tech Park yang telah beroperasi 20 tahun ini akan dikembangkan di fasa 5. Fasa 5 ni pun separuh daripadanya telah di booking. Saya yakin bila semua projek-projek berimpak tinggi, kawasan industri, kawasan pertanian, Mada pun sedang buat plan untuk buat estate padi dalam kawasan Mada, 109,000 hektar kawasan padi. Semua ni akan menjadi pemangkin kepada kemajuan ataupun kebangkitan negeri Kedah Darul Rahman sebagai sebuah negeri yang kuat dari segi ekonomi. Anak-anak Kedah yang duduk jauh-jauh boleh balik bekerja di Kedah, boleh duduk dengan mak dan ayah, boleh bina keluarga di sini, boleh bina kehidupan di sini. Alangkah bahagianya kalau kita dapat duduk dan cari makan di mana tempat kita dilahirkan. Ini semua benda-benda yang tak dapatlah diukur dengan number, tapi semua ni akan menjadi satu proses untuk kita bangunkan Kedah dan orang-orang Kedah untuk menjadi negeri maju dalam konteks kita sendirilah yang saya rasa boleh pergi lebih jauh daripada Lembah Kelang. Kedudukan Kedah pun strategik. Daripada Thailand kita ada sepadan pintu masuk dari bahagian utara, kita ada pintu masuk dari Selat Melaka, dan kita duduk center di Asia Tenggara. Tentulah kita boleh buat lebih banyak pada itu. Saya yakin dalam perjalanan untuk mencapai Kedah 2035 ni kita akan bertemu dan kita akan capai lebih banyak daripada yang dapat kita senaraikan. Widak Group di Langkawi open door tu bukan dalam list kita, tapi dalam perjalanan yang singkat ni pun kita dah jumpa benda-benda yang macam tu. Dengan syarat kita tunjukkan prestasi yang baik, kita tunjukkan ketelusan, kita amalkan sikap yang amanah, kita tak menunjukkan sikap buruk, orang akan mari dan kita berani buat satu-satu keputusan. Pegawai ni bila ada satu keputusan dia pun nak laksana. Jadi bila kerajaan tak berani buat keputusan, kita akan start, kita duduk tunggu itulah. Tunggu tahun tu sampai kiamat lah. Tak ada apa. Boleh. Saya budak tak ada kan.
Setakat lah ni yang bekalan ayat fosil ini yang di daerah kawasan mana yang mengalami masalah yang Muhammad? Boleh kata semua daerah ada masalah. Yang baru-baru ni dari segi akaun 600,000 akaun yang ada di Kedah ni 1% yang bermasalah. Jadi 1% ni pun saya tak mau tengok, kita tak mau dengar lah. Kita nak semua settle. InsyaAllah rakyat Kedah ni azam kita lah. Kita akan buktikan insyaAllah. Setakat lah ni kalau tak silap ni loji ke empangan ke tak pasal di Sungai Limau perkembangan dia. Okey, itu pun termasuk dalam 5 LRA baru yang telah diluluskan. Semua ni pun ongoing projek. Bulan ni akan dimulakan. Sungai Limau tu di-upgrade daripada 18 MLD kepada 40 MLD. Termasuk jajaran pipe baru 97 km. Pipe barulah. Masalah kita ni pipe tak sampai, tekanan rendah. Bila kita upgrade jumlah air kapasiti yang dapat dirawat sehari daripada 18 menjadi 40 juta liter sehari tu, jajaran pipe baru ni bekalan air akan sampailah insya-Allah. Ada 5 loji yang macam tu. Yang paling besar ialah Pelubang lah. Pelubang ni akan selesai insyaAllah di Kuala Kedah, di Alor Setak, di Sanglang, di Jerlun insyaAllah. Kerajaan negeri telah bersetuju untuk menerima satu pelaburan baru di Langkawi daripada sebuah syarikat tempatan Wydad Business Group Sdn Bhd yang akan membangunkan Wydad at Langkasuka. Pelaburan Wydad at Langkasuka ini dalam tempoh 15 hingga 20 tahun akan menjejah pelaburan bernilai 40 bilion. Langkawi is situated in the northwestern coast of Peninsular Malaysia. It is an archipelago of 99 islands in the Andaman Sea. With many great attractions and over 3.6 million visitors in 2018, Langkawi truly is the jewel of homes and investments. Set on a prime piece of beachfront real estate, overlooking the Andaman Sea, Wydad brings you an ambitious world-class tourism luxe project. Wydad Business Group presents the Langkasuka. Inspired by the ravenous raptor behavior of an eagle, which dives into the water and grabs their prey in kamikaze pilot movement, Langkasuka aims to be the new focal point that will seize the future of Langkawi. Conceptualized by the iconic symbol of Langkawi, Langkasuka is designed within the wave-breaker territory, in an eagle-shaped island that comprises 9 zones, linked to each other with external and internal roads, monorail, as well as a pedestrian walkway. Its eagle-shaped island, surrounded by rugged coastline and pristine beaches, is the first idyllic emblem that greets passengers flying into Langkawi, giving them a welcoming scenic landing experience day and night. This is a sprawling 2,000 acres of seawater with a 1,000-acre man-made island. Monorail from the transportation hub, straight to the heart of the Eagle and linked to every zone. This project is staggering and features luxury, practicality and location connectivity to Langkawi International Airport within the vicinity. Langkasuka's design is architecturally exquisite, a modern Islamic touch with stunning landscaping and extravagant waterfronts and canals surrounding each area that are breathtakingly romantic and dramatic. We apply the green architecture concept with usage of solar power to achieve the Green Building Index and adhere to our sustainability goals. Explore the Langkasuka Marina,
a world-class berthing facility that accommodates a yacht club, hotel and clubhouse. For golfers, don't miss the challenge to battle the wind along the shore. The Eye of the Eagle is where the Lighthouse Tower is located. Nearby resides an immigration complex, and at the heart of the Eagle is the Mosque Complex. The Heart of the Eagle is the focal point that links every zone in Langkasuka. A cultural and art district presents the state of Malaysia's arts and culture that showcase the sound and diversity of our multiracial culture and traditions. Along the pedestrian walkway is a night market that offers traditional food stalls with scrumptious local and Muhibah delicacies and traditional craftsmanship. Within reach is the main commercial centre, a place made for people with a desire for excitement, fun, extreme adventure and hilarious memories. This prestige outlet carries a lineup of luxury brands, as well as cooperation with well-known and established designer outlets, with the latest in-house designs and the hottest premium items collection. A modern, contemporary shopping mall offers a handful of stores with attractive selections and bargains. It is also a business district, where offices, retails and a trading centre are operated. Surf, relax, slide and splash at the Langkasuka Water Theme Park with a sea water pool for fun and leisure, and entertain families, friends and people of all ages. Eyewitness the world-class events, water screen projection and water dance features and music at the open observation deck among the attractions offered. Indulge yourselves in the majestic ocean view, pristine beaches, white sand dunes and blue water, and explore various water-based activities such as island hopping by speedboat, jet ski for water sports, or fly with the recreational water aircraft to see up close the 99 archipelagos. The Wellness Centre spreads over the south of the Eagle, comprising the Wellness Centre and private hospital. We'll develop an educational centre that consists of two segments, which are Institution and Student Centre. The Institution Zone comprises the Widad University and College that offers a wide range of undergraduate and postgraduate programs. The Student Centre is designed to accommodate the students' necessities and recreational needs, with complete sports amenities and gymnasium, student commercial and event space for holding activities and programs catering to international standards. The Aeronautical Zone
juga Allah kan. Ya, ya, sama sama. Handsome lah. Handsome lah.
Ini kami lawatan ke daerah Kulim Bandar Baru sempena dengan mesyuarat MMK, Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dah berlangsung kali ke-7. Jadi sepanjang pemerintah yang Menteri Besar Kedah yang baru ni, setiap kali mesyuarat Kerajaan Negeri diadakan di daerah-daerah berselang-seli dengan di Wisma Lair Rahmat. So hari ini di Kulim Bandar Baru dan sekarang ni anda sedang berada di lokasi masjid daerah
Junjung Kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, Ketua Pembangkang dan Ketua Backbenchers akan diberi seorang 30 minit, manakala adun-adun lain seorang 20 minit. Amatlah diharapkan semua dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Urusan seterusnya, Tuan Setiausaha. Pembentangan kertas-kertas Dewan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Dengan hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah untuk membentangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker, dengan ini saya pohon membentangkan kertas-kertas Dewan seperti yang telah diedarkan pada ahli-ahli yang berhormat. Kertas Dewan bilangan 01 tahun 2021 penyata kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kertas Dewan bilangan 02 tahun 2021 penyata kewangan Lembaga Tabung Pegawai-Pegawai Masjid Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kertas Dewan bilangan 03 tahun 2021 penyata kewangan Lembaga Beasiswa Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kertas Dewan bilangan 04 tahun 2021 penyata kewangan Perbadanan Stadium Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kertas Dewan bilangan 05 tahun 2021 penyata kewangan Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2019. Kertas Dewan bilangan 6 tahun 2021 penyata kewangan Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Kertas Dewan bilangan 07 tahun 2021 penyata kewangan pihak berkuasa tempatan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Majlis Bandaraya Al-Ustar, Majlis Pembandaran Sungai Petani, Majlis Pembandaran Langkawi, Majlis Pembandaran Kulim, Majlis Pembandaran Kubang Pasu, Majlis Daerah Baling, Majlis Daerah Pendang, Majlis Daerah Yan, Majlis Daerah Sek, Majlis Daerah Padang Terap dan Majlis Daerah Bandar Baharu. Kertas Dewan bilangan 08 tahun 2021 laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri Kedah di atas laporan Ketua Audit Negara tahun 2017, aktiviti jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Siri 2. Kertas Dewan bilangan 09 tahun 2021 penyata kewangan Majlis Sukan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Sekian, terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih. Urusan seterusnya, Tuan Setiausaha. Sesi pertanyaan-pertanyaan mulut. Pertanyaan mulut. Silakan, soalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Speaker, saya mohon jawapan pada soalan nombor 1. Silakan. Yang Berhormat Tuan Speaker, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman, Ketua Pembangkang, saya ucap terima kasih di atas soalan yang pertama. Bagi soalan A, jumlah pendapatan sebenar hasil kerajaan negeri bagi tahun 2020 dan 2021 sehingga bulan September berbanding anggaran bajet. Bagi menjawab soalan ini, saya sukacita saya menjelaskan bahawa jumlah terimaan sebenar hasil kerajaan negeri Kedah sehingga Disember tahun 2020 berjumlah RM560,656,682.76 berbanding anggaran hasil di dalam bajet 2020 sebanyak
ringgit. Peratus pencapaian adalah 79.9%. Manakala jumlah terimaan sebenar hasil kerajaan negeri sehingga 19 September 2021 berjumlah 558,997,539 ringgit 9 sen berbanding anggaran hasil dalam bajet 2021 sehingga akhir tahun adalah 720 juta. Peratus pencapaian setakat ini adalah 77.64%. Tahun 2021 masih lagi berbaki 4 bulan dan kerajaan menjangkakan terimaan hasil sekurang-kurangnya 40 juta lagi dapat dikutip dan jumlah terimaan hasil 2021 dijangka mengatasi terimaan hasil 2020. Yang Berhormat Speaker, ahli-ahli yang berhormat yang dihormati sekalian, sukacita kerajaan memaklumkan jumlah terimaan hasil sehingga 19 September 2021 adalah sebanyak 558.99 juta. Jumlah terimaan ini melebihi jumlah terimaan hasil sehingga bulan September 2020 dibandingkan dengan 2020 sehingga bulan September sebanyak 397.06 juta dan September 2019 sebanyak 476.46 juta. Bagi jawapan soalan B, jenis-jenis hasil yang kerajaan negeri kutip ialah hasil cukai, iaitu kutipan hasil cukai tanah, cukai hiburan dan royalti. Hasil bukan cukai iaitu bayaran lesen, pendaftaran urus niaga tanah, permit, bayaran perkhidmatan, perolehan dari jualan barang-barang, sewaan, faedah dan perolehan dari pelaburan serta denda dan hukuman. Terimaan bukan hasil pula meliputi pulangan balik perbelanjaan dan terimaan daripada kerajaan sekutuan seperti yang ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu pemberian berdasarkan penduduk, pemberian bayaran 50% senarai bersama, pemberian bayaran 10% kos perkhidmatan, pemberian pertambahan hasil dan pemberian khas Pulau Pinang. Berikut pula adalah terimaan mengikut jumlah pecahan jenis hasil. Bagi tahun 2020, hasil cukai dianggarkan RM312,112,472. Terimaan sebenar adalah RM244,100,100,100.55, iaitu 24% lebih rendah daripada anggaran. Bagi hasil bukan cukai dianggarkan sebanyak RM234,994,914. Terimaan sebenar adalah RM139,770,636 dan 6 sen, iaitu 40% lebih rendah daripada anggaran. Terimaan bukan hasil dianggarkan sebanyak RM144,335,270. Terimaan sebenar adalah RM176,785,949 dan 15 sen, iaitu lebihan sebanyak RM32,450,679 dan 15 sen ataupun 22.48% melebihi anggaran. Bagi tahun 2021 sehingga 19 September 2021, terimaan hasil cukai adalah RM253,256,882 dan 42 sen. Berbanding bajet tahun 2021 adalah sebanyak RM314,378,510, iaitu 19% lebih rendah daripada anggaran. Hasil bukan cukai adalah
RM938,871.02 berbanding bajet tahunan 2021 adalah RM245,891,040, iaitu 17% lebih rendah dari anggaran. Manakala terimaan bukan hasil adalah RM102,801,785.65 berbanding bajet 2021 sebanyak RM159,730,450, iaitu 35.6% lebih rendah dari anggaran. Terimaan yang rendah untuk 2 tahun berturut-turut ini disebabkan oleh kesan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara dan seluruh dunia. Kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan semua pejabat-pejabat kerajaan dan sebahagian besar aktiviti ekonomi telah terhenti. Antaranya kuari ditutup, aktiviti pembalakan dan kilang kayu tidak dibenarkan, aktiviti hiburan dan taman tema tidak dapat beroperasi. Sekian, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Negeri. Soalan tambahan saya. Memang apabila dilihat kepada figure yang diberi itu, memang ada kesan daripada COVID ini akibat daripada sekatan-sekatan aktiviti ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan menyebabkan kutipan cukai dia menurun. Kalau saya lihat di sini hampir 20% 2021. Mana kata pendapatan yang kerajaan negeri dapat daripada sumber lain, kalau dilihat kepada keseluruhannya itu 70% yang dah capai dah pada ketika ini. Mana kata ada lagi 40 juta mungkin dijangka lah. Walau bagaimanapun kita lihat overall hasil tu boleh tidak menjejaskan walaupun COVID secara overall lah. Secara overall. Saya nak tanya kerajaan negeri, adakah bagi 2021 ni oleh kerana keperluan kepada peruntukan COVID ini, bantuan kepada rakyat ni telah pun disebut oleh Tuanku nanti tahu ucapan sejak pada mula lalu 32 juta overall lah daripada yang mula yang lepas. Adakah kerajaan negeri dengan pendapatan yang dijangka meningkat secara overall masih ada lagi tak untuk tahun ni, ataupun dan berapa anggaran dijangka untuk boleh dikeluarkan lagi? Kerana kita sedia maklum bahawa rakyat di bawah tu bagi sekali bantuan tak cukup juga. Dia duduk tak habis lagi COVID tu. Dia duduk harap lagi. Jadi adakah ada lagikah peruntukan 2021 ni yang negeri akan isytiharkan untuk diberi lagi kepada penduduk, dan apa bentuk bantuan yang akan diberi itu? Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, dia dikalau di parlimen, soalan tambahan ni dia tak lebih seminit. Jadi marilah kita tiru parlimen. Kita tiru parlimen, tanya soalan tambahan tak lebih seminit. Silakan Yang Berhormat. Memang untuk COVID ni memang tak pernah kita jangka perkara ni akan terjadi, dan kalau ahli-ahli yang berhormat dapat melihat track record kita, setiap kali PKPD dilaksanakan, kita akan bekalkan bako-bako makanan juga bantuan wang tunai kepada penduduk yang dikenakan kawasan PKPD. Untuk kawasan PKP sahaja, sejak dilaksanakan PKP 3.0 pada bulan Jun, kita telah menyediakan bako-bako makanan yang jumlahnya seperti yang telah dititahkan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semalam. Untuk bantuan akan datang, kita sentiasa menyediakan bako-bako makanan, dan untuk program bulan Oktober ini kita akan sediakan pinjaman mudah untuk para peniaga sebanyak RM1 juta yang
kadar maksimum adalah 5,000 dan kita menjangkakan kita dapat berikan kepada satu pemohon RM3,000 untuk memulakan semula perniagaan kecil-kecilan yang terhenti akibat PKP dan juga PKPD. Bagi baku-baku makanan yang berhormat Long Kudu, di PKOB kita sentiasa sediakan bekalan untuk bantuan kepada rakyat yang terputus bekalan makanan. Sekian. Saya tak ada perasan siapa mengikut dulu tu. Tadi pembangkang kerajaan pula lah. Silakan kerajaan. Baik, terima kasih kepada Berhormat Speaker. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat dan semua ahli Dewan, daripada jawapan yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat menunjukkan pendapatan kerajaan sentiasa boleh selari dengan bajet yang telah pun diletakkan, dan COVID ni tak pernah dihadapi sebelum ni. Cuma kita nak tahu daripada pihak kerajaan sendiri, bila disebut pada tahun lepas pendapatan terimaan kerajaan 560 juta. Pada tahun ini setakat September kita telah pun mencapai 558. Maknanya dia lebih kurang lagi 2 juta nak menyamai pendapatan tahun lepas ataupun terimaan tahun lepas, dan boleh jangkaan Yang Amat Berhormat mencapai tambah lagi 40 juta. Jadi bagaimanakah kerajaan menghadapi saat ini, di samping kita tahu rakyat terjejas, sudah pasti pendapatan kerajaan juga dijangka terjejas. Jadi apakah formula kerajaan negeri untuk membuat pencapaian dalam usaha untuk terimaan kerajaan kekal mengikut bajet yang telah pun dibuat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Limau. Yang Berhormat Tuan Speaker, ahli Dewan sekalian. Yang pertama, jika kita tidak dapat menambahkan hasil, kita harus mengurangkan perbelanjaan. Inilah yang sedang dibuat oleh kerajaan untuk sentiasa berjimat cermat. Akibat daripada COVID ni juga, banyak program-program biasa yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak dapat dijalankan. Sebahagian daripada perbelanjaan akibat tidak dapat melaksanakan program-program ataupun seremoni-seremoni ini kita simpan. Alhamdulillah, dengan berkat kerjasama pegawai-pegawai dan juga ahli-ahli mesyuarat kerajaan, kita sentiasa mengambil perhatian untuk meminimalkan perbelanjaan yang ada dan kita dapat buat simpanan yang agak banyak. Yang inilah yang diberikan baru-baru ini, kita ada simpanan sampai lebih pada 600 juta, satu rekod pencapaian yang terbaik bagi negeri Kedah pada waktu ini. InsyaAllah kita sentiasa berikhtiar untuk menambahkan lagi pendapatan kerajaan melalui kutipan tunggakan. Contohnya, sejak sekian lama kerajaan tidak membayar premium bagi tanah lapangan terbang. Alhamdulillah tahun ini dapat dibuat bayaran. Ini kita cari tunggakan, bayaran-bayaran belum dijelaskan. InsyaAllah akan ada lagi beberapa tanah-tanah yang besar yang belum dijelaskan premium. Kita akan usahakan ke arah itu. InsyaAllah tuan-tuan, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kedudukan keuangan kerajaan walaupun kita menghadapi COVID-19 sentiasa kukuh dan sentiasa kita berusaha untuk dikukuhkan dari masa ke semasa. Pada masa ini insya-Allah kita ada cukup wang untuk berbelanja bagi menghadapi kemelut yang sedang melanda dunia insya-Allah. Terima kasih Muhammad Speaker. Soalan nombor 2. Tuan Speaker, saya mohon jawapan pada soalan nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Speaker, jawapan kepada soalan nombor 2 ialah pengumuman secara rasmi mengenai pelaburan Horizon Energy bernilai 42.2 bilion di Taman Teknologi Tinggi Kulim dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kanan MITI pada 9 Jun 2021 melalui press release
mengenai nilai pelaburan untuk suku tahun pertama 2021. Juga pada 24 Jun 2021 telah diadakan satu video conference antara Perdana Menteri ketika itu Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kanan MITI, dan Mr. Chia Jian, Chairman Horizon Energy, mengenai pelaburan Horizon Energy sejumlah 42.2 bilion. Kemudian lepas itu diadakan MITI membuat statement yang dibuat oleh Perdana Menteri. Saya nak baca sedikit statement-statement yang dibuat oleh Menteri Kanan MITI pada 9 Jun 2021 yang berbunyi begini dengan izin. In terms of recipients of approved investments in the manufacturing sector, Kedah registered the highest level of investment with 42.4 billion, 1.2 billion more because of the investment. Followed by Sabah 4.3 billion, Selangor 4.4 billion, Melaka 3.4 billion, and Johor 1.7 billion. Ini satu kenyataan rasmi yang dibuat oleh Menteri Kanan MITI. Kemudian pada 24 Jun ini dikuatkan lagi selepas itu diadakan satu video conference pada 24 Jun 2021 di antara Yang Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Menteri Kanan MITI, dan Mr. Chia Jian, Chairman Horizon Energy, iaitu the Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin welcomed Horizon Energy's decision to invest in Malaysia and noted its significant contribution of creating over 3,000 employment opportunities with 800 managerial, technical and supervisory positions, including 500 engineers. Itu jawapan saya kepada soalan nombor 2 yang berhormat Tuan Speaker. Silakan. Yang berhormat Datuk Speaker, kalau dilihat soalan saya tidak tanya apa pengumuman yang dibuat oleh kerajaan, tetapi yang saya tanya ialah apa pengumuman yang dibuat oleh syarikat. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, dan saya rasa Yang Berhormat Guru Pedak pun lebih arif dalam hal ini. Dan daripada pengalaman saya sendiri, syarikat besar yang tersenarai dalam bursa saham di negara masing-masing ataupun di bandar-bandar besar masing-masing, pusat-pusat kewangan, bila dia membuat satu pelaburan yang melibatkan jumlah yang begitu besar berbanding dengan pendapatan syarikat itu sendiri, dia perlulah membuat pengumuman rasmi di dalam media di negara dia sendiri, memaklumkan kepada pemegang-pemegang saham mereka dan pemerhati-pemerhati pelaburan ataupun syarikat, ya, mengenai pelaburan tersebut, mengenai perbelanjaan wang yang besar itu. Saya ingat dulu sewaktu saya menjadi pengurusi KTPC, kami ditegur oleh dua syarikat sebenarnya, satu daripada Jerman, satu lagi daripada Jepun, ya, untuk patuh kepada non-disclosure agreement dengan izin yang telah kami tandatangani. Tidak boleh membuat pengumuman selagi syarikat tidak mengeluarkan pernyataan media. Ya. Saya lihat laporan dalam media, termasuklah daripada Reuters bertarikh 24 Jun 2021, dengan izin menyatakan, tajuknya ialah Malaysia says China's Horizon Energy to invest $10 billion in new facility. Malaysia says.
Maksudnya MITI seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, ataupun kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Ya. Ini menimbulkan sedikit kegusaran pihak saya. Adakah benar angka 42.23 bilion ringgit ini kerana ia melibatkan tanah sebesar 48 ekar. Kalau dibahagikan jumlah pelaburan dengan jumlah kawasan, 880 juta ringgit seekar. Satu angka yang begitu menakjubkan. Kalau benar memang alhamdulillah. Tetapi dalam sektor teknologi tinggi pada ketika ini, saya ingat tujuannya ialah untuk mengurangkan kos perbelanjaan dan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, saya lihat dalam kes ini pula, pembelanjaan yang begitu luar biasa, tetapi hasilnya saya belum nampak lagi. Jadi semua pengumuman-pengumuman yang telah dibuat, seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Gua Cepadak tadi, datangnya daripada kerajaan Malaysia ataupun daripada agensi seperti MIDA, tetapi tidak daripada syarikat. Jadi itu yang menimbulkan kebimbangan saya, dan saya ingin bertanya, adakah Yang Berhormat Gua Cepadak sedar dalam perkara ini dan apa yang boleh dibuat untuk memastikan angka itu bukan satu angka yang palsu. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Speaker. Ahli-ahli Yang Berhormat, ada permintaan dibenarkan untuk orang yang bercakap tu buang sekejap dia punya mask, kerana suara yang kita keluarkan tu tak berapa jelas. Jadi untuk orang yang nak cakap tu buka sekejap, sekejap lagi pakai balik. Silakan. Yang Berhormat Tuan Speaker, sebagai respon kepada soalan nombor 2 oleh Jitra tadi, saya faham dan saya juga maklum apa yang berada dalam pemikiran Jitra. Suatu laporan dalam majalah industri PV 21 Julai 2020, syarikat Horizon Energy ini mengumumkan, dia public listed company di Shenzhen, Jitra, mengumumkan tentang pelaburan Horizon Energy di Malaysia bernilai 1.41 bilion ringgit Malaysia, sama dengan 2.2 duit Cina lah. Dan untuk mengeluarkan 3 gigawatt solar module ataupun solar cell, dua sekali. Itu apa yang diumumkan oleh pihak Horizon Energy pada bulan Julai 2020. Dan saya sendiri sebenarnya bila saya dengar 42.2 bilion ni, saya pun terkejut juga. Macam Jitra terkejut, kita semua terkejut, YB Menteri Besar pun terkejut. Saya berjumpa dengan orang MIDA. Sebelum itu pun saya dah tahu benda ni. Saya kata macam mana boleh jadi sampai banyak tu? Tak bolehkah dipecahkan mengikut tahun dan sebagainya, ya? Tapi selalunya kita ni, negeri mana sekalipun, sama juga untuk seluruh negara kita Malaysia, nilai pelaburan untuk industri, terutama manufacturing, poin rojokan kita ialah MIDA MITI. Kita tak boleh rojok kepada tempat-tempat lain, agensi-agensi lain ataupun orang-orang lain yang buat pengumuman. Betul, Horizon Energy buat pengumuman di Shenzhen Julai 2020, tapi apa yang diumumkan oleh MITI MIDA itu adalah satu pengumuman rasmi bagi pelaburan negara kita Malaysia. Full stop. Dan disambut pula, kalau kita katakan apa ni, mereka mungkin bimbang tentang kedudukan mereka sebagai sebuah syarikat awam. Dalam video conference dengan Perdana Menteri yang saya sebutkan tadi, Chairman of the Board Horizon Energy, dia ada dalam video tu. Dia bersama dengan Menteri MITI, kanan MITI, dan kalau kata dia worry dengan jumlah pelaburan sebanyak itu dan telah diumum awal lagi kurang daripada jumlah itu, tentu Chairman Horizon Energy ini takkan sanggup untuk membuat video conference bersama dengan Perdana Menteri dan Menteri kanan MITI. Itu je poin dia. Dan saya nak perjelaskan sedikit mengenai di mana datangnya 42.2 bilion ringgit ini.
Dan tadi Jitra sebut pasal tanah. Tanah ni mungkin lebih besar lah. Tapi sebenarnya dia beli tanah sejumlah 48.773 ekar di Taman Teknologi Kulim. Dan projek ini adalah projek yang mengambil masa 15 tahun. Ya.